السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا أو كما قال." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila bebas orang-orang yang beriman itu daripada neraka. Dalam syarah hadis ni dia cerita manusia esok dia akan dihisab dalam dua fasa. Fasa pertama, dosa dia dengan Allah. Dosa tak semayang, dosa tak puasa, dosa dedah aurat, dosa sombong dengan Allah, dosa merendah-rendahkan Quran dan hadis. Ini dosa dengan Allah. Berkaitan dengan dosa dia dengan Allah, kalau didapati dia bersalah, dia kena neraka. Semayang dia ada masalah, puasa dia ada masalah, aurat dia tak jaga, dia didapati masa hidup sombong dengan Allah, Quran hadis dia buat main-main dan sebagainya, neraka. Maka Nabi SAW kata, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Maksudnya apabila manusia yang bersalah dengan Allah ni kena azab dengan Allah dalam neraka, selesai dia dibalas dalam neraka atas dosa dia dibebaskan. Bebas tu bukan ke syurga lagi. Kata Nabi SAW, "Hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Ditahan pula dia ni di satu tempat yang disebut dalam hadis ni dengan kata qantarah. Qantarah ni dia satu tempat yang murtafaq, tempat tinggi. Wallahu alam di mana tempat tu. Manusia yang berdosa dengan Allah diazab dalam neraka, dah ditebus dah segala dosa dia dengan Allah, dia dibebaskan. Bebas tu tak pergi syurga lagi, pergi ke satu qantarah, pergi ke satu tempat. Di sana dia duduk untuk dijalankan pemeriksaan kedua.
Tempat itu dia kata bainal jannati wan nar, di antara syurga dan neraka. Fayataqasuna mazalima kanat bainahum fid dunya. Maka di situ dia qisas. Maka di situ saling balas membalas di antara sama-sama makhluk ini di atas dosa yang dia buat sama-sama makhluk. Hak tadi dia dengan Allah. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia sombong dengan Allah, dia lempang Quran pergi ke tepi, dia tak mau pakai Quran hadis tadi. Selesai yang tu, keluar mai, dibawa dia ke satu qantarah, dibawa dia ke satu tempat, maka dia qisas dia. Qisas maksudnya balas membalas. Kalau sekiranya dia masa di atas dunia, dia ada pukul satu orang, orang tu akan pukul dia balik di situ. Kalau dalam hadis lain, Nabi SAW buat satu contoh. Nabi kata bukan saja manusia ni buat manusia lain di atas dunia. Kalau kambing sama kambing, Nabi kata, di atas dunia dulu ada 2 ekor kambing. Nabi kata seekor kambing ada tanduk, seekor kambing tak ada tanduk. Maka kambing yang ada tanduk, tanduk kambing yang tak ada tanduk. Hak tak ada tanduk ni tanduk balik, tapi tak ada tanduk, tak sakit. Maka itu dianggap tidak adil di atas dunia. Maka di hari akhirat esok, kata Nabi SAW, Allah akan tumbuhkan tanduk pada kambing yang tak ada tanduk tadi ni, supaya dia tanduk balik kambing yang tanduk dia dulu. Kalau faham, faham. Tak faham, apa ditanduk, pergi tanduk, main tanduk, apa benda. Nampak? Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa adilnya Allah kepada makhluk ni sampai macam tu. Sampai tidak ada yang akan terlepas kalau masa atas dunia dia ada buat zalim pada orang. Bukan manusia buat zalim manusia. Kalau kambing dengan kambing pun Allah akan membalas keadilan itu di hari akhirat itu. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini, Nabi kata manusia yang berdosa dengan Allah dibawa dia ke neraka, kemudian dibalas dia atas dosa-dosa dia. Bila bersih dia, dosa dia dengan Allah sudah ditebus, dia dikeluarkan daripada neraka, dibawa ke satu tempat yang Nabi sebut sebagai qantarah. Di sana dijalankan qisas. Kalau semasa di atas dunia dia ada buat naya kepada manusia lain, dia dibalas di situ. Hatta idza nuqu wa hudzibu. Nabi kata sehinggalah apabila mereka ini dibersihkan dan disucikan. Maksudnya tak ada dah siapa yang kena zalim, dia dah boleh tuntut kezaliman dia di sana. Tak ada manusia yang kezaliman dia tak dibalas di situ. Sehinggalah mereka ini nuqu wa hudzibu. Sehinggalah mereka ini bersih dan mereka ini disucikan. Udina lahum bidukhulil jannah. Barulah diizinkan mereka ke syurga. Tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat teliti di dalam nak membalas kesilapan dan dosa hamba-hamba dia dan makhluk dia. So jangan ingat, takat ni kita boleh ambil satu pengajaran apa dia? Jangan ingat kita masa atas dunia buat zalim orang, kita boleh terlepas. Jangan ingat dalam hati kita buat salah di atas dunia, kita boleh terlepas. Kerana Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita dia akan pastikan manusia itu dibalas setimpal dengan apa yang dia buat, sehingga didapati dia bersih, sehingga didapati dia suci. Maka dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bidukhulil jannah, untuk masuk syurga. Nabi kata fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Nabi kata demi Allah, Tuhan yang nyawa aku ada ke dia. Nabi SAW kata sesungguhnya satu orang itu dia lebih tahu tempat dia di mana dalam syurga daripada dia tahu rumah dia di mana di dunia. Maknanya syurga tu dok ada, tempat untuk dia dok ada. Kerana dalam hadis lain ada sebut, satu hadis sebut cerita manusia yang dah kena azab dalam neraka ni, bila keluar daripada neraka, Allah kata ke dia, pergilah ke syurga. Dia kata dekat Allah,
Dia kata, mana dah nak ada tempat untuk aku. Kerana aku rasa aku orang last yang keluar daripada neraka. Tentu dah syurga dah penuh dengan orang-orang yang dahulu. Allah kata dekat dia, pi tempat hang ada di sana. Bila sampai-sampai, memang ada tempat dia. Dan manusia yang nak jadi ahlul jannah, dah tahu dah tempat dia di mana. Dia lebih tahu tempat dia di syurga daripada dia tahu rumah dia di mana masa dia atas dunia. Maknanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak habang kata, pasti tempat di syurga itu pasti ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu mazlimatun li ahadin min 'irdihi aw shay' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, siapa yang teringat-ingat dia ada buat zalim kepada seseorang masa di atas dunia. Sama ada zalim yang dia buat tu melibatkan irdih, melibatkan maruah orang. Siapa yang dia duduk ingat-ingat balik, dia rasa dia ada dosa dengan orang. Sama ada dosa dia dengan orang itu melibatkan irdih, melibatkan maruah orang tu. Dia fitnah orang tu misalnya. Seduk atas dunia ni, saja-saja bercakap benda kita tak tahu pun hujung pangkai, tapi bercakap. Tuduh satu orang buat benda macam-macam. Cakap kita ni orang dengar. Kalam kita ni kalam masmu'. Kalam kita ni kalam orang dengar. Kita pergi bercakap benda kita tak tahu sebenarnya. Orang dengar. Ustaz kata, dia berkata betul ya. Kerana kata kita tu, maruah orang yang kita kata sudah tercemar. Kita ingat balik satu masa esok, aku dulu teringat satu zalim kita ada buat ke orang. Awsyai, ataupun dia ada buat zalim dalam bentuk apa-apa pun. Bukan maruah, dia pergi curi harta benda orang, dia pergi tipu adik-beradik dia sendiri, tanah hak pak dia tinggal tu, pak dia tinggal hak dia dengan abang dia pergi kona, dia pejabat tanah, dia ambil kat dia seorang dan sebagainya. Ini juga kezaliman. Zalim yang dia buat ke abang sendiri. Nabi SAW kata, barang siapa yang ada teringat dia ada buat zalim kepada siapa-siapa, sama ada zalim itu melibatkan maruah orang tu tercemar, ataupun zalim itu melibatkan apa-apa saja, Nabi kata, fal yatahallalhu minhu al-yawm. Nabi kata, hari ni juga diminta halal semua ni. Siapa yang teringat kata dia ada buat naya orang, siapa yang teringat kata dia ada buat zalim orang, siapa yang teringat dia ada buat dosa ke orang, Nabi kata hari ini juga, maka hendaklah dia pergi minta halal benda ni daripada orang ni. Kalau abang pun abang lah, kalau kak pun kak lah, kalau adik pun adik lah, kawan-kawan pun kawan lah, kalau jiran pun jiran lah, tak kira. Kita teringat kata kita ada buat dosa dekat siapa-siapa, hari ini juga Nabi kata pergi minta ampun ke dia, pergi minta halal segala salah silap kita, pergi clear benda ni dengan dia. Law juga al-yawm, Nabi kata hari ni hampa pergi buat selesai. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Nabi kata sebelum kita mati dan bangkit balik kita di mahsyar esok, hari di mana dinar dan dirham tidak ada harga. Kalau dosa kita dengan dia, kita tak settle. Kalau dosa kita dengan dia, kita tak buat selesai. Kalau dosa kita dengan dia, kita tak sempurnakan benda tu masa di atas dunia. Tengok-tengok tuk-tuk mati kita ni. Bangkit-bangkit pula di mahsyar. Mahsyar adalah tempat di mana duit ringgit tidak membawa makna. Kalau atas dunia, kita boleh guna duit. Beli undi. Malah ni kurang sikit. Pasal banyak pergi bukit kayu hitam.
Dia ada bukit Selambau, dia ada bukit Gantang. Tak ada. Orang sini pergi bukit kayu hitam. Kalau atas dunia, kita ada duit. Duit kita boleh hatok macam-macam benda. Tapi Nabi SAW nak bagi tahu, satu hari hampa bangkit di mahsyar, dinar, dirham tidak membawa makna. Duit kita cari di atas dunia ni ada milion-milion, duit kita cari atas dunia ni ada bilion-bilion, duit kita cari atas dunia ni makan 7 keturunan tak habis, duit tu tidak boleh tolong kita di mahsyar esok ni. Nabi kata pada masa tu, kalau sekiranya hampa ada buat zalim dekat manusia masa di atas dunia dan hampa tak selesai sebelum mati hari itu, masa ni duit tak boleh tolong hampa. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimati. Nabi SAW kata di mahsyar esok ni, kalau sekiranya kita ada buat zalim ke dia, amal baik yang kita buat Tuhan ambil bagi ke orang yang kita buat zalim. Atas dunia ni dengan sembahyang sunat tiap-tiap malam. Di atas dunia ni puasa sunat Senin Khamis tak pernah miss. Atas dunia ni puasa 3 hari sebulan ayyamul bid, hari-hari 13, 14, 15 bulan-bulan hijrah ni tak pernah miss. Atas dunia ni duk tunggu aja hari Tasu'ah, hari Ashura, hari 9, hari 10 Muharram nak puasa, tak pernah miss tiap-tiap tahun. Amalan hak kita buat ni Allah ambil bagi dekat orang yang kita buat zalim, yang kita tak dan minta maaf ke dia dan kita mati. Kata Nabi SAW lagi, dia kata, kalau sekiranya dia ni pula, wa in kana lahu, dia ni di atas dunia dulu, ada hasanat, ada kebaikan. Allah ambil hasanat bagi ke orang tu, dan kalau di atas dunia, dia tidak ada hasanat. Dia atas dunia, bukan jenis orang rajin buat ibadat. Ramadan sebulan, Alhamdulillah, dia tak miss. Senin Khamis tak pernah buat. Dia kira atas dunia hak wajib-wajib saja. Habuan cukup makan, habuan lepas dia saja. Ekstra tak ada. Sembahyang fardu 5 waktu, Alhamdulillah. Bukan sahaja tak tinggal, sembahyang di masjid. Tapi nak bangkit satu malam tahajud pun tak pernah. Dia ni satu orang manusia yang al-hasanah, yang kebaikan tak banyak. Di akhirat esok, dia ada masalah dengan orang yang dia buat zalim. Apa jadi dekat dia ni? Nabi kata, ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Dosa kawan yang buat zalim tu, dosa tu ambil bagi ke dia. Sebab nak tolak pahala dia tak ada. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tak sah buat naya orang. Yang tu kena ingat. Tak sah buat naya orang. Kita jangan ingat buat naya orang, kita pergi bunuh orang, baru buat naya orang. Kita bercakap benda tak betul tentang orang pun buat naya orang. Kita bercakap, dia terlepas ringan aja. Kawan yang menanggung akibat fitnah kita tu, sakit dia macam mana. Kita buat naya dia, kita rosakkan maruah diri dia. Kita bertanggungjawab dan Allah tak lepas kita di akhirat esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15, muka surat 108. Muka surat 108. Kita masuk bab ma jaa fil harji wal ibadati fi. Itu bab yang datang pada menyatakan huru-hara perang. Dia jadi huru-hara, dia jadi perang, dan menyatakan hal buat ibadah di dalamnya. Bila dia jadi huru-hara, dia jadi kacau bila, nak ibadat ni tak senang. Siapa yang boleh mengekalkan ibadah dalam keadaan kacau bila, baik kedudukan dia dalam agama. Kita sebut bulan lepas, orang kita ni, orang Melayu kita ni kenuri pun tak semayang dah. Kita kata bulan lepas. Tak nanti perang wajib dah tak semayang. Perang ni memang tak semayang dah. Tak perang, kenuri aja tak semayang. Kenuri tak semayang, sibuk menyaga tak semayang, mesyuarat pun tak semayang. Mesyuarat pun tak semayang, musafir tak semayang.
Kalau ustaz nak pergi Kuala Lumpur, terlepas lah. Jamak kasar apa-apa dia cuba juga nak semayang. Dia kata singgah, tapi surau RNR Lebuh Raya penuh. Dia kata Tuhan bukan tak tahu, aku ada niat nak semayang, tapi surau penuh. Dia kata aku bukan tak mau semayang, aku cuba nak singgah. Dia kata sampai nak letak kereta pun tak ada tempat. Ni dah jadi darurat. Ni yang kata orang kita pantang larang ni, nak tinggal ibadat ni dia cukup banyak alasan. Musafir tak semayang, seluang kotong. Alasan seluang kotong, tak semayang. Naik satu kereta nak pergi mana, kawan pakai berhenti nak semayang, dia semayang. Allah, dia kata seluang aku kotong. Seluang kotong basuh. Takkan kotong sampai satu seluang tu, mesti tahu kotong tang mana, basuh tang tu pakai semayang. Dia tak payahlah, tak apa, balik dari qada di rumah. Tak semayang. Ibadat ni dia senang-senang tinggal. Dia tak semayang, ada alasan-alasan. Allahu Akbar. Sakit, tak semayang. Sakit, tak semayang. Tangan patah sikit, semen, tak semayang. Lepas siapa tak semayang, dia kata payahlah, aku duk tanya 2-3 ustaz, 2-3 jawapan duk bagi. Satu ustaz kata kalau tangan anggota wuduk bersemen, kalau nak semayang kena tayamum. Dia kata gila, aku duduk hospital nak cari debu tang mana. Dia kata. Dia kata aku kan tak mau semayang. Ustaz ni kata kena tayamum. Ustaz ni tanggung. Dia abang susah sangat. Dia kata. Tuan-tuan tahu tak kata hari ni orang cakap pandai pasal agama ni banyak. Cakap pandai tu pasal apa? Pasal nak lepas diri daripada buat ibadah. Tajuk kita baca malam ni dia nak cerita pasal fil harj. Cerita pasal dalam keadaan huru-hara perang dan sebagainya. Wal ibadah fi. Dan juga ibadat dilakukan dalam keadaan kalam kabut ni macam mana. Ketahuilah saudaraku, huru-hara dan fitnah itu dikhabarkan oleh Nabi SAW banyak jadi kemudian daripada wafatnya. Nabi abang dah. Nabi kata aku wafat, apa tengoklah. Siri-siri kezaliman, siri-siri peperangan akan berlaku tak berhenti. Nabi dah abang. Maka sebab banyak jadi yang demikian itu adalah kerana sikit orang yang memberi nasihat kepada umat Muhammad itu. Di antara sebab, dia kata di antara, bukan satu-satunya sebab. Di antara sebab orang jadi buat ringan hal ibadah ni, dia kata pasal apa? Pasal orang mengajak masjid korang. Dia kata. Ustaz ramai, tapi hak mengajak korang. Satu sekolah menengah saja, kadang-kadang ada 10 orang ustaz dengan ustazah. Tapi masjid ada dikeliling tunduk gaduh, tak ada guru mengajar. Dia jadi macam tu. Kurang orang yang nak mengajak atas masjid ni, nak mengajak agama ni kurang, dia kata. Oleh kerana orang yang memberi nasihat tidak ada, dia kata. Ni musim musim Isra dan Mi'raj nak main. Duk fikir ni, masjid duk fikir nak panggil siapa ceramah ni. Tak tahu nak panggil siapa. Cadang ustaz ni telefon, oh saya dah penuh dah. Cadang ustaz ni telefon, saya dah penuh dah. Takkan itu saja ustaz yang boleh nak ceramah Isra dan Mi'raj. Ramai tu ada, tapi tak mengambil bahagian nak mengimarahkan masjid. Nabi kata menjelang akhir zaman benda ni jadi. Orang mengaji agama ramai, tetapi orang yang nak menyumbang, nak berkhidmat untuk agama kurang. Akibat daripada tu apa dia? Maka ramailah orang jadi jahil, tak erti agama. Salah satu sebab dia kata. Yang ni berkurangan adanya orang yang mengajar di masjid, dan kurang pula orang yang menanggung ilmu syarak, yang mengajar dan yang memberi jaga akan tidak berbunuh-bunuhan di antara sesama Islam itu kurang. Dia kata hak mengajar ni nak pesan kata jangan bergaduh sama orang Islam ni kurang. Yang bila mengajar nak pesan kepada orang Islam ni, kita sama-sama saudara Islam ni jangan bergaduh. Kalau nampak nak bergaduh, kona bang, jangan bagi jadi bergaduh. Hak nak pesan macam ni korang. Apabila kurang orang yang peringat benda ni, maka banyaklah jadi bergaduh dan berbunuh-bunuh. Dan ada pun sedikit pula orang yang ada mendengar yang demikian itu daripada mulut orang yang tahukan demikian itu. Bila dah ada ustaz yang mengajar, tak ada orang dengar pula. Yang tu pula satu penyakit pula. Tadi penyakit yang pertama, ustaz nak mengajar, ustaz nak ceramah, tak ada. Dia main penyakit kedua, ada ustaz mengajar, nak dengar pula tak ada.
Dia mai, hujan dia gagah mai juga. Yang kata ustaz ni. Hujan lebat apa semua dia gagah mai juga. Dia mai-mai, habis-habis sembahyang maghrib pun 3 orang dia belakang dia. Habis-habis sembahyang maghrib dia pun beralih-beralih duduk bersila tengok. Dia kata kita 3 je kah? Nampak 3 lah kata. Hak 3 tu pula seorang kata, ustaz saya minta maaf lah, saya nak kena pergi beli susu balik kat anak ustaz. Tinggal 2. Hak 2 ni pula tengok aku tengok hang. Dia kata, ustaz kalau nak mengajar pun jangan lama sangat, saya ada rumah ada orang nak mai sekali lagi. Ustaz ni kata jom, saya apa ada orang nak mai juga. Alhamdulillah. Tentu percaya dah contoh yang kita buat ni ada jadi di masjid-masjid. Ada tuan-tuan. Ada jadi. 3 orang mai nak mengaji ni. Ustaz dah ada dah. Orang nak mengaji tak ada. 3 orang yang mai. Dia jadi cerita apa? 10 budak hitam. Tinggal 9, tinggal 8, tinggal seorang. Sangat susah hati. Lalu ia mati. Nampak tuan-tuan? Demikian hal kata pengarang kitab ni. Jadinya macam tu. Dia kata. Maka dengan sebab kejahilan mereka itu. Serta kuat beradab kepada dunia dan berpaling kepada yang lain daripada ibadah, maka jadilah mereka itu mendatangkan huru-hara dan bunuh-membunuh. Bila tak erti agama, jadi macam-macam. Adik dengan abang boleh berbunuh. Pasal apa? Tak erti agama. Bila tak erti agama ni, serba macam benda yang kita tak fikir di akal boleh jadi. Pasal apa? Pasal tidak ada pantang larang dalam diri dia. Maka dia nak buat apa pun, membujuk lalu, melintang patah. Begitu. Dia kata, maka sebelum wafat Nabi SAW telah berkhabar Nabi SAW kepada sekalian sahabat perihal yang demikian itu. Tersebut dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna min waraikum ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harj. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Kata dia sabda Nabi SAW. Nabi kata bahawasanya belakang sekalian kamu, yakni kemudian daripada kamu ada beberapa masa yang akan datang, yang ada beberapa masa yang diangkatkan ilmu di dalamnya. Nabi beritahu. Nabi kata esok ni, lepas zaman hampa ni, maksudnya lepas zaman sahabat, dia akan mai satu generasi yang tawak dari segi agamanya. Dia mai generasi yang berikutnya lagi tawak dari segi agamanya. Dia mai lagi, kira tawak hebat pasal agama ni. Yang apabila berlaku keadaan yang macam ni dia kata apa? Ilmu Allah sudah angkat. Ilmu Allah sudah angkat daripada masyarakat ni dengan dimatikan orang-orang alim. Mati orang alim tak ada ganti lah. Kita boleh cerita aja, kata dulu Malaysia ada Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang kitab ni. Kita ceritalah Al-Marbawi ni siapa. Habis dia, tak ada sampai hari ni tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang boleh ganti Syekh Idris Al-Marbawi. Yang boleh tekun karang kamus Melayu Arab ni. Karang kamus Arab Melayu. Kamus Al-Marbawi ni sampai hari ni tidak ada seorang pun anak Malaysia yang boleh buat kamus seumpama tu. Jangan kata lebih pada tu, seumpama tu pun tak ada. Pergi mengaji, bukan tak mengaji, mengaji sampai siap bachelor, pergi buat master's degree, dah ada master's degree, pergi buat PhD dalam bidang agama, tak boleh nak tulis satu kamus, tak boleh. Terus orang kata buat kamus lah, itu cerita besar sangat. Nak menterjemahkan karya-karya Arab yang hebat-hebat ke bahasa Melayu pun tak buat. Ada PhD dalam bahasa Arab, cukup alim bahasa Arab ni. Terjemahlah khazanah ilmu Islam yang punya banyak ada ni dalam bahasa Arab ni. Terjemahkan ke bahasa Melayu. InsyaAllah market ada. Dari segi pasarannya ada. Orang hari ini mau benda-benda ni, tapi tak ada. Orang yang semangat nak Islam, nak ilmu pengetahuan Islam ni, tapi tak boleh nak dapat ilmu tu pasal apa? Pasal ilmu tu duduk dalam bahasa Arab, sedangkan dia tak reti Arab.
Dia nak ilmu tu dalam bahasa Melayu kita ni. Tapi tak ada orang yang nak menterjemahkan ilmu tu ke bahasa Melayu. Bukan karang. Karang tu dah berat dah. Terjemah pun tak mampu buat. Nampak tuan? Demikianlah semakin tawaknya orang agama pada hari ini. Dia makin tawak. Kegigihan nak berjuang untuk agama, nak contribute, nak menyumbangkan untuk agama dan sebagainya, dia makin tak ada. Duk jumpa ni berapa ramai orang ni bila contoh mai duduk kuliah mengajar, kita duk bagi tahu cerita-cerita yang kita ambil daripada kitab-kitab Arab. Macam kita cerita tentang kisah bulan lepas cerita pasal perang Jamal, kita cerita benda-benda yang bagaimana para sahabat Sayyidina Ali lepas habis perang Jamal masuk di dalam medan perang tu, jumpa sahabat-sahabat yang terkorban ni, jumpa Talhah ambil riba, dia bercakap apa. Semua ni ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tuan-tuan pegang kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia cerita benda-benda yang kita cerita hari tu ni, semua ambil daripada sana. Tapi orang hak tak reti Arab, dia nak bidayah nihayah apa? Alangkah baiknya kalau ada satu orang yang mengaji agama yang boleh pegang Al-Bidayah wan Nihayah ni, terjemah ke bahasa Melayu. Alangkah baiknya. Tapi tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hilang orang alim ini, tidak ada ganti. Itu ceritanya. Dan jadilah banyak huru-hara di dalamnya dengan sebab mereka itu hidup di dalam kejahilan, tiada tahu jalan untuk bersatu. Dia jadi sampai tahap apa? Orang Islam ni dia tak reti nak bersatu. Sama-sama Islam ni, sama-sama mengucap kalimah syahadah ni, sama-sama semayang menghadap Allah Masjidil Haram ni, yang sama-sama terima Nabi Muhammad jadi Nabi ni, nak bersatu tak boleh. Bukan dalam konteks masyarakat Melayu Malaysia saja, dalam konteks antara bangsa pun. Mesir, orang Mesir yang Islam ni tidak boleh nak bersatu hati dengan orang-orang Syria yang Islam. Beranak-beranak mai, mak cakap Arab, ayah cakap Arab, sama dengan bahasa Quran, bahasa Arab. Tetapi orang Syria dengan orang Mesir tak boleh nak bersatu di atas nama Islam. Apatah lagi kita hak Melayu ni, hak baca Quran tak faham ni, hak dengar hadis tak reti apa ni, lagi susah nak bersatu atas nama Islam. Tak boleh. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, maka tidak tahu mereka itu jalan untuk bersatu. Dan tiada tahu hidup dengan muwafaqah seperti mana yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Tak reti nak bermuwafaqah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahlah jadi bangkit fitnah dengan huru-hara, berbunuh-bunuh di kalangan mereka itu. Kerana jahil ni jadi apa yang jadi pada hari ini. Jadi tuan-tuan tengok di Sudan, di Darfur tu perang Islam dengan Islam. Sudahlah negeri susah. Nak makan pun tak cukup. Perang lagi sama-sama orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itulah makna pertanyaan sahabat akan makna huru-hara itu. Sambung hadis tu dia kata, qalu ya Rasulullah mal harj? Qala al-qatl. Maksud dia apa? Maka kata segala sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apa dia yang kata bila wafat Nabi selepas zaman para sahabat ni akan jadi al-harj? Al-harj itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ialah perang dan berbunuh-bunuh. Nabi katakan berlaku esok ni perang dan berbunuh-bunuh sama-sama orang Islam. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Khalid Al-Walid dan Ma'qil bin Yasar, dan kata dia lagi, hadis ini hadis hasan lagi sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata berbuat ibadah dalam masa huru-hara. Sesungguhnya tabiat manusia apabila kena susah dan apabila kena kesempitan daripada bala ataupun huru-hara dan sebagainya, maka jadi masyghul, jadi sibuk dia dengan hal susah itu, dengan hal bala itu. Dia kata apa? Tabiat manusia dah.
Bila susah, dia jadi sibuk dengan susah tu, dia terlupa semayang. Ni, hujan tu turun 2 hari dah tak berhenti. Kalau dia main 3 hari, kalau dia main 5 hari, kalau dia main seminggu, pusat pemindahan banjir buka. Pusat pemindahan mangsa banjir buka. Pakat pindah tinggal rumah, pergi berimpun di pusat tu. Tuan-tuan pergi tengok apa orang semayang. Ni hak kita baca ni. Bila Allah buat mai balak, ujian, bila Allah buat mai sempit hidup, bila Allah buat mai susah, apa jadi? Tak semayang. Duduk di pusat banjir tu, aurat tak jaga ada, semayang tak tahu pergi ke mana, dia jadi begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ujian susah pun tak semayang. Dan lupa dia, dan berdalih-dalih dia dengan dia. Dia lupa lah semayang, dia lupa. Kalau orang peringat pun dia bagi dalih. Dia kata nak semayang lagu mana? Dia kata hayang pancong pun tak ada tu, tangki habis hayang dah. Dalih. Kalau nak 1000 daya, kau tak mau 1000 dalih dah ada. Kita nak semayang lagu mana? Duduk ramai lagu ni sampai nak ampang sejadah pun tak boleh. Dalih. Dia kata nak semayang lagu mana? Tahulah orang perempuan nak semayang bukan senang. Nak masuk pancok, nak keluar main, nak salin kain telekung. Dengan dia kata payahlah, ni keadaan darurat. Darurat keluar main. Nampak? Hak kitab ni tulis 60 tahun dulu. Sampai hari ni relevan lagi. Apa yang dia sebut dalam kitab ni sesuai lagi. Sampai hari ni benda yang sama duk jadi lagi. Begitu. Maka akan tiada kuasa mereka itu berbuat ibadah. Dia bagi dalih, kata bukan tak mau nak semayang, tapi tak boleh. Tak boleh, dia kata. Maka bertangguhlah ia akan dirinya, akan ibadat itu. Tangguhlah. Kalau dia kata esok balik di rumah, esok aku qada balik lah, tak apa. Esok ayam surut, esok ni boleh balik ke rumah, esok aku qada balik, tak apa, berapa hari aku tinggal, aku qada balik. Dia bagi alasan tangguh. Ibadat ni nak tangguh dulu. Kata dia nanti apabila hilang susah dan hilang sempit ini, maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh hati. Ditulis di sini. Tetapi apabila hilang susah itu dan apabila hilang bala ujian Allah itu, betapa lupa dia kepada Allah. Dia tulis di sini. Rupa-rupanya hak kata saat lagi bila selesai ni aku nak buat, dah selesai lagi lupa dia kepada Allah. Ini yang kata manusia ni. Dan padahal berbuat ibadah di dalam masa susah dan di dalam masa sempit dan di dalam masa huru-hara itu sangat besar fadilat dia. Dia kata sedangkan siapa yang boleh buat ibadat dalam susah ni, Allah ganda pahala untuk dia. Pahala ibadat satu, pahala sungguh dia nak buat ibadat ini lagi satu Allah bagi ke dia. Begitu. Maka sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-ibadah fil harj kal hijrati ilayya. Maksud dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Kata dia, hadis daripada Nabi SAW bermula berbuat ibadah dalam keadaan huru-hara dan susah itu besar sangat fadilat dia. Seperti mana pahala orang yang hijrah kepada aku. Tu dia. Kita nak hijrah tak ada dah, sebab hijrah dah lepas berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Masa tu siapa hijrah Mekah ke Madinah ni kerana Allah dan kerana Nabi, maka pahala dia besar kerana dia hijrah itu ikhlas kerana Allah dan Nabi. Besar pasal apa? Pasal niat dia tu solid. Aku buat ni kerana Allah, besar pahala dia. Orang yang dalam susah dia buat ibadah, besar pahala dia. Begitu. Yakni seperti mana orang Mekah yang berpindah mereka itu tinggal bersama dengan Nabi di Madinah Al-Munawwarah di dalam masa hayatku. Demikianlah pahala yang Allah bagi kepada orang yang sanggup buat ibadah dalam susah. Kerana adalah orang yang berbuat ibadah masa huru-hara itu
keluar dia daripada masyghul, daripada sibuk susah kepada melakukan ibadah, maka dengan sebab itu maka sudah tentu besar pahalanya. Nabi kata. Maka kerana tu pahala dia besar. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Masalah umat Muhammad tak berhenti perang sama sendiri. Ini dia main sub topik. Satu topik kecil, dia kata umat Muhammad ni tak tahulah apa hal, tak boleh nak berhenti berperang sama sendiri. Sesungguhnya ini satu daripada mukjizat Nabi SAW. Kerana sebelum wafat Nabi, maka telah dikhabarkan barang yang tersebut di dalam hadis yang akan datang ini. Iaitu hadis At-Tirmizi. Kata dia an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza wudi'a sayf fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah." Masya-Allah. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, apabila dipancung ataupun setidak-tidaknya dihunuskan pedang kerana nak perang sama-sama Islam. Nabi kata apabila Islam dengan Islam bergaduh ni sampai ke tahap cabut pedang. Islam sama Islam bergaduh ni sampai tahap dah pergi bunuh dah kawan yang sama Islam. Apabila benda tu start aja, Nabi kata, maka tiada terangkat, yakni tiada akan berhenti daripadanya sampai kiamat. Nabi kata jangan mula benda ni. Bila mula, benda ni tak boleh stop sampai kiamat. Sama macam hidup suami isteri. Hidup suami isteri, kalau suami ni duk ajak angkat tangan tampak bini, dia tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti. Jangan mula benda ni. Dia tak boleh berhenti. Dia ajak. Marah aja, pang bagi. Dia tak boleh berhenti. Dia akan macam itulah sampai bila-bila pun. Musnah rumah tangga. Awal-awal sabang ni kena ada. Awal-awal sabang kena bagi lebih. Demikianlah dia kata, hal yang telah kita lihat dan kita dengar daripada zaman sahabat Nabi SAW sampailah kepada zaman kita sekarang ini. Islam sama Islam berbunuh-bunuh dan berperang-perang, macam-macam perkara yang dahsyat-dahsyat telah berlaku. Perang antara raja Islam sama sendiri. Apabila kita baca tarikh, kita baca sejarah, macam kita baca dalam kuliah kita bulan lepas, perang Jamal, perang apa yang jadi ini, demikianlah halnya. Bergaduh Islam sama Islam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi ittikhazi sayf min khashab fil fitnah. Ini dia ulang daripada kita baca bulan lepas. Dia nak cerita kalau sekiranya dia jadi perang sama-sama Islam dan kita diajak untuk ikut serta dalam mana-mana pihak. Hak perang ni dua-dua Islam. Kita cerita contoh bulan lepas, balik ini Sidina Ali, balik ini Aisyah, isteri Nabi. Kita ni third party, kita ni pihak ketiga. Salah satu mai ajak kita. Kalau kita join, salah. Nabi kata apa? Sebaik-baiknya jangan terlibat dalam mana-mana pihak pun. Maka hadis hak mai di bawah tajuk hak kita baca ni, ittikhazi sayf min khashab fil fitnah, dia cerita apa? Dia cerita Nabi SAW pesan, kalau berlaku perang antara Islam dengan Islam, orang ajak kita pi. Kalau kita tak boleh nak tepih, tak boleh nak elak, tak boleh nak kata tak mau pi, kita bawa pedang yang dibuat daripada kayu, Nabi kata. Kalau tak boleh lah, tak boleh. Dia ajak kita juga. Kalau kita tak pi sampai macam-macam benda nak jadi, kita terpaksa nak kena pi join juga dalam perang lawan Islam dengan Islam ni. Nabi kata apa? Ambillah pedang yang kamu nak pi tu, pedang yang dibuat daripada khasyab, yang dibuat daripada kayu. Maksud dia apa? Kalau pi lawan pun tetap tak mati. Maksud dia apa? Maksud dia pedang tu sekadar nak pertahan diri aja kalau orang serang. Dan benda ni berlaku dan disebutkan di dalam hadis yang ada di sini. Saya nak baca hadis saja, kita tahu baca huraian dia sebab lebih kurang sama saja. Hadis daripada Udaisah, an Udaisah binti Uhban bin Sayfi al-Ghifari radhiyallahu anha qala jaa Ali ibn Abi Talib ila abi fada'ahu ila al-khuruj ma'ahu faqala lahu abi inna khalili wa ibn ammik ahida ilayya إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته. فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. Maksud dia daripada Udaisah
bin Uhban bin Saifi Al-Ghifari. Dia kata satu hari Ali bin Abi Talib mai di rumah aku. Udaisah ni perempuan. Dia ni cerita, dia kata satu hari masa perang Ali dengan ini, Sayyidina Ali mai di rumah dia, ajak bapak dia, ajak bapak kepada Udaisah ni, ajak join geng Sayyidina Ali masa nak pergi perang tu. Maka bapak ni kata dekat Sayyidina Ali, dia kata, inna khalili, sesungguhnya kekasih aku, maksudnya Nabi SAW, wabna ammik, kekasih aku ni, Nabi ni anak pakcik hang. Dia kata, maksud dia sepupu hang. Sesungguhnya Nabi SAW, kekasih aku dan sepupu hang ni, pernah kata dekat aku dulu, apabila berlaku ikhtilaf di antara sama-sama manusia yang Islam ni, ambil pedang yang dibuat daripada kayu. Maka kalau hang paksa juga aku ajak turun dalam perang ni, aku akan turun, tetapi dengan pedang daripada kayu. Pasal apa? Pasal Nabi pesan kat aku macam tu. Dia kata dekat Sayyidina Ali. Ali bin Abi Talib bila dengar Uhban ni, bapa Udaisah ni kata macam tu, dia kata tak apalah, kalau macam tu hang tak payah pergi. Maka cerita ni diriwayatkan oleh Udaisah, dan hadis tu kita baca pada hari ini. Tengok, sebahagian sahabat dia dan ingat pesan Nabi SAW, maka selamat dia daripada fitnah besar tu. Kemudian buka muka surat sebelah, kita tengok bab ma jaa fi asyratis saah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan alamat kiamat. Ketahuilah saudaraku, alamat kiamat banyak. Dia kata kalau nak cerita alamat kiamat ni bukan satu hadis ni. Banyak hadis nanti main. Satu hadis cerita 5, satu hadis cerita 6, satu hadis abang 2, satu hadis cerita sampai 15. Itu alamat kiamat. Maka alamat kiamat ni ada banyak, dia kata. Ada alamat besar dan ada alamat kecil. Maka di dalam bab ini ada hadis yang menyatakan setengah daripada alamat kiamat. Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, uhaddithukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yuhaddithukum ahadun hadisan ba'di annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ini diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Anas ni kita tak tahu berapa kali dengar nama dia sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Cerita panjang pasal Anas bin Malik ni saja, cerita panjang. Yang selalu kita sebut ringkas ni apa dia? Anas bin Malik, Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Nabi sampai aja di Madinah, mak dia terus pergi jumpa Nabi. Mak dia nama Ummu Sulaim. Mak dia terus pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku miskin, aku apa pun tak ada. Aku ada anak seorang, anak laki-laki tapi kecil lagi. Aku nak dia jadi khadam kau. Nabi SAW pun tak boleh tolak. Nabi kata terima kasih. Sejak daripada tu Anas menjadi khadam Nabi, dan dia jadi khadam Nabi. Satu hadis kata 9 tahun, satu hadis kata 10 tahun. Dia jadi khadam Nabi SAW. Anas bin Malik ni anak Ummu Sulaim dengan suami dia yang bernama Malik. Suami dia mati awal. Anas kecil-kecil lagi, suami mati. Habis haja iddah wafat suami dia, dia dipinang oleh satu laki-laki yang bernama Abu Talha. Dia panggil orang Madinah, bukan orang Mekah. Dia orang Madinah. Abu Talha berkenan dekat Ummu Sulaim yang kematian suami ni. Dia berkenan. Maka dia mai jumpa Ummu Sulaim. Dia nyatakan hasrat dia nak ambil Ummu Sulaim buat isteri. Sedangkan pada masa itu Ummu Sulaim masih dalam iddah masa mula dia mai jumpa tu. Dan masalah kedua apa dia? Abu Talha belum Islam pada masa itu. Ringkas cerita, bila habis iddah wafat suami ini, dia kata dekat Abu Talha, dia kata kalau engkau nak kahwin dengan aku, Ummu Sulaim ni, mak Anas bin Malik ni kata, kalau engkau nak kahwin dengan aku tak mau apa. Aku mau mahar dia, mas kahwin dia, engkau masuk Islam. Itu mahar, dia kata.
Aku tak mau apa. Aku tak mau minta sabar satu. Aku tak mau. Tak mau. Aku mau satu aja. Mahar, mas kahwin, hang nak menikah dengan aku, hang masuk Islam. Hang masuk Islam itu mahar. Abu Talha kata cantik. Tak ada pulang duit apa. Okay. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Abu Talha ni. Dan menikah dia dengan Ummu Sulaim. Dan Abu Talha ni satu orang yang cukup miskin. Dia bukan orang kaya. Dia orang yang cukup miskin. Ada hadis cerita pasal dia ni. Dia ni kerja apa? Kerja duk siap minum dekat orang. Duk kerja buat siqayah. Bagi orang minum air aja. Dia miskin Abu Talha ni. Menikah dia dengan Ummu Sulaim. Rumah mereka ni, kalau di Madinah hari ni, rumah dia arah ke mihrab Masjid Nabawi. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, Raudah, balik kiri Raudah tu makam Nabi, itu rumah Nabi. Kita keluar pintu Baqi', pintu nak pergi ke perkuburan Baqi' tu, kita keluar, kita lipat balik ikut depan bangunan Masjid Nabawi tu, kita lipat-lipat tu, di situ rumah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Pergi sikit lagi, agak ke depan mihrab Nabi tu, di situ rumah Ummu Sulaim. Ada hadis pula menceritakan tentang Nabi SAW ni, rapatnya Nabi dengan keluarga Ummu Sulaim ni, keluarga Anas ni. Pasal apa? Pasal Anas khadam dia. Maka Ummu Sulaim ni macam jadi macam adik-beradik Nabi. Ada hadis menceritakan Nabi SAW selalu menjadikan rumah Anas ni, rumah Ummu Sulaim ini sebagai tempat transit dia sebelum sembahyang Zuhur. Saya dah baca hadis tu di Masjid Darul Aman, Jitra hari tu ni. Cerita pasal Nabi pergi rumah Ummu Sulaim. Bila dia sampai di rumah Ummu Sulaim hidang dekat dia kurma, hidang dekat dia samin. Dia kata, aku puasa, simpan buang benda ni. Bulan berapa dulu kita baca di Masjid Darul Aman. Simpan, dia kata, aku puasa. Dia kata. Ummu Sulaim simpan balik. Cuma Nabi kata, minta satu tempat, aku nak semayang di rumah kamu. Ummu Sulaim tunjuk satu penjuru rumah dia. Nabi nak semayang di rumah ni, amat. Allahu Akbar. Sahabat ni saja-saja minta Nabi mai di rumah, suruh semayang satu tempat. Pasal nak jadikan tempat Nabi semayang tu musalla pun banyak. Ini Nabi minta nak semayang di rumah dia. Kecil tapak tangan. Tunjuk sini. Nabi pun semayang. Semayang ghair maktubah. Dia kata Nabi semayang yang bukan semayang fardu. Nabi semayang sunat. Habis Nabi semayang sunat, Nabi doa. Bila Nabi doa, Ummu Sulaim ni duk curi tengah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak mau kau doa lain. Aku nak tolong doa satu aja. Apa dia? Doa untuk anak aku, Anas, yang menjadi khadam Tuan ni. Tolong doa untuk dia. Nabi terus doa. Ya Allah, bagilah kepada Anas ni umur yang panjang. Bagilah kepada Anas ni rezeki yang murah. Dan bagilah kepada dia esok-esok ni bila kahwin, anak yang ramai. Nabi minta yang tu. Makbul doa Nabi SAW. Makbul doa Nabi SAW. Anas bin Malik mati umur 100 tahun. Anak 120 orang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menceritakan. Umur dia 100 tahun. Dia mati pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah. Daripada zaman Nabi ada, dia jadi khadam Nabi. Dia mati semasa kerajaan Bani Umayyah. Semasa Marwan Al-Hakam menjadi khalifah. Baru dia mati. Panjang umur. Nabi doa tu jadi ke dia. Anak ramai. Dan dia di kalangan sahabat Ansar, orang Madinah, dia orang paling kaya. Makbul doa Nabi SAW. Itu Anas. Ummu Sulaim ni pula, apabila Nabi mai di rumah dia, Nabi buat qailulah di rumah dia. Qailulah ni makna dia tidur sat. Nabi bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi pi di rumah depa ni, rumah Anas ni, rumah Ummu Sulaim, rumah Abu Talha ni. Nabi pi di sana, menjadi kebiasaan Nabi. Pi duduk situ, Nabi landing saat di situ. Qailulah, tidur sat. Sementara nak tunggu masuk waktu Zuhur. Dan panas. Dan tiap-tiap kali Nabi tidur tu, peluh Nabi ni merecik-recik. Sehingga kan Ummu Sulaim, mak Anas ni, mak Anas bin Malik ni, dia ni macam mana ni, dia nak peluh Nabi tu. Maka satu hari dia hampak kain elok-elok. Bila Nabi main nak
nak pergi tidur di tempat Nabi selalu duduk tidur qailulah ni. Nabi kata, ni apa ni Ummu Sulaim? Dia kata, tak ada apa, supaya tuan lebih selesa. Nabi tidur dan macam biasa panas berpeluk. Kena di kain ni. Bila Nabi SAW bangkit nak pergi masjid untuk sembahyang zuhur, kain tu Ummu Sulaim ambil, dia perah. Dia perah banyak mana boleh dapat peluh Nabi, dia simpan. Perbuatan Ummu Sulaim ni dilihat oleh Nabi SAW. Nabi berkata dekat dia, ya Ummu Sulaim, apa ni? Buat apa ni? Dia kata, tak ada ya Rasulullah. Setelah tuan tak ada esok ni, mungkin ini aku boleh tunjuk kepada anak cucu aku. Dia kata. Peluh Nabi. Peluh Nabi tu. Dan kata Ummu Sulaim dalam satu riwayat, dia kata apa? Ternyata peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Tuan, ni yang kata Nabi Muhammad SAW yang kita duk sambut maulid dia apa semua ni, kita nak kena kenal Nabi pergi sampai ke situ. Itu Ummu Sulaim. Ada pula satu cerita tentang Anas bin Malik pula. Dia ni apa dia? Dia simpan rambut Nabi. Rambut Nabi ni Anas, anak Ummu Sulaim, Anas bin Malik yang riwayat hadis kita baca ni, dia simpan rambut Nabi. Setelah wafat Nabi, orang duk mai jumpa dia, duk minta dekat dia rambut. Dia bagi satu sampai tinggal selai ke dia. Maka Anas bin Malik ni pesan kepada anak murid dia. Dia pesan kepada anak murid dia, dia kata kalau aku mati esok ni, dia kata rambut hak selai ni letak di bawah lidah aku dan kebumikan aku bersama dengan kenangan aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatatkan dalam riwayat, anak murid yang dia pesan ni nama Sabit Al-Bunani. Tuan-tuan, kitab-kitab macam ni yang saya kata tadi, kalau ada orang rajin terjemah ke bahasa Melayu, tuan-tuan, kita baca pun kita berasa macam nak mercik elok ni. Bukan apa, tuan-tuan, kita duk baca hadis, kita duk sebut aja nama Anas bin Malik. Siapa Anas tu? Kalau kita baca hadis, kita kenal tu, kita kenal Anas tu siapa, dia ni orang macam mana. Kalau kita kenal sampai macam tu, kita baca hadis dia, hadis tu dia jerap masuk dalam hati kita. Maka orang yang mengaji bidang ilmu hadis ni, dia ada kajian terhadap rawi hadis. Di sinilah dia jumpa riwayat-riwayat hidup para rawi hadis ini. Dia pun buka orang sebarangan, tuan-tuan. Saya kata di masjid mana semalam mengajar ni, ada satu orang forward satu email mai dekat saya. Dia tunjuk dalam email tu, dia masukkan klip video di Madinah yang berlaku baru ni. Satu orang duduk atas bilik hotel, dia duduk ambil gambar Masjid Nabawi. Pada masa tu tengah bang Aisyah ke apa-apa. Daripada tingkap bilik hotel dia duduk ambil gambar Masjid Nabawi masa orang tengah duduk bang Aisyah. Terkejut dia. Pasal apa? Bila mai tang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba cahaya keluar daripada Masjid Nabawi tu, dia naik cerah macam tu. Terkejut dia ni. Gambar tu daripada buat posting masuk di dalam email ni. Kita tengok, wallahu a'lam, betul ke tak betul. Kalau betul pun, itu bumi Rasulullah, itu Madinah, itu bumi Rasulullah. Kalau Allah nak tunjuk benda yang miracle macam tu, itu hak Allah. Mempercayai dia bukan satu benda yang dipaksa oleh agama. Tapi kalau kata benda tu betul, itu tidak salah. Kerana itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini cerita-cerita yang ada. Cerita pasal ini banyak lagi ni. Cerita pasal Anas bin Malik, cerita pasal Ummu Sulaim, cerita pasal anak dia yang bernama Unais. Ada anak dia Anas, anak Ummu Sulaim dengan Malik. Bila dia menikah dengan Abu Talhah, dia dapat pula satu orang anak lagi, anak laki-laki. Yang anak laki-laki ni mati. Dapat pula anak lagi satu, nama Unais. Unais ni pula ada satu cerita dia pula. Tak habislah hadis yang kita baca ni, kalau duduk cerita pasal ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita tengok apa cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni. Kata dia, hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata ia pada murid-muridnya, aku mau cerita pada sekalian kamu akan satu cerita yang aku dengar sendiri daripada Nabi SAW. Anas ni oleh kerana dia panjang umur.
Dia kecil-kecil dah jadi khadam Nabi. Bila Nabi wafat, 10 tahun Nabi duduk di Madinah, Nabi wafat. Dia masih budak muda lagi. Lepas itu umur dia pula 100 tahun. Anak murid ramai. Anak murid ramai lah. Sahabat-sahabat dah mati, habis dah dia ada lagi. Maka anak murid dia ramai. Maka satu hari dia kata ke anak murid dia ni, maka tiadalah boleh bercerita akan sekalian kamu oleh seorang pun daripada sahabat Nabi hak lain akan hadis ini. Yakni kemudian daripada aku di negeri Basrah ini. Dia pergi duduk di Basrah, di Iraq. Anas bin Malik pergi duduk di Basrah, di Iraq. Dia kata dekat anak murid dia, kalau hampa nak cari orang lain nak dengar hadis yang aku nak abang ni, hampa tak akan dapat dah. Aku sahaja boleh cerita hadis ni dekat hampa. Kata Anas bin Malik macam tu. Yang ialah hadis yang didengar daripada Nabi SAW. Kerana tak ada seorang pun sahabat Nabi yang hidup di negeri Basrah ini melainkan aku. Dia kata. Hak nama kata sahabat Nabi tak ada dah. Aku seorang aja generasi sahabat yang hidup di Basrah ni. Dia kata. Maka hampa tak boleh dengar hadis daripada orang lain. Daripada aku sahaja hampa boleh dengar benda ni. Dan tiada siapa hafaz hadis ini. Hadis yang mau aku ceritakan kepada kamu ni. Hadis ni dia kata tak ada orang lain ingat. Aku seorang aja ingat. Dia kata. Ni sebelum dia nak habang hadis ni, dia habang hak tu dulu. Intro ni tuan-tuan kadang-kadang penting. Kita pun ambil daripada hadis-hadis macam ni. Kita nak baca kitab, kita baca hadis dulu. 1-2 hadis dulu. Kalau orang kata nak makan ni, dia benda tu, intro tu dia jadi appetizer. Dia jadi pembuka selera. Satu. Yang kedua kita baca lu hadis lain 2-3 tu pasal kawan main lambat no. Dan dia sampai dan dia dengar. Isi kitab ni kalau kita duduk terus bugia satu. Intro tu. Intro ni bukan orang Allah pandai buat. Sahabat dulu pun dah buat dah. Sebelum dia nak habaq hadis Nabi ni, intro dulu. Dia kata aku nak habaq dekat hampa satu hadis. Yang hadis ni hampa tak akan dapat dengar daripada siapa pun yang ada di atas bumi Basrah ini. Pasal apa? Pasal hak tahu pun mungkin dah mati habis dah. Aku seorang aja yang tahu hadis ni. Aku seorang saja yang hafal hadis ni. Hadis tak habaq lagi. Tapi intro tu bagi dulu. So bila dia kata lagu tu, puak ni pegadu kemas tempat duduk ni. Nak cerita apa ni? Ini cerita dia. Baik. Kemudian apa jadi? Kata dia, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrafis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yazharal jahlu. Dia pun bagi tahu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada alamat kiamat ialah terangkat ilmu. Maka zahirlah orang-orang jahil. Dia kata Nabi habang kat aku. Menjelang kiamat apa jadi? Ilmu Tuhan ambil balik. Bila ilmu ambil, jahil ramai tu ada di atas muka bumi ni. Itu dia kata. Baik, masalah dia kata. Yang kata terangkan ilmu itu apa maknanya? Kata dia makna terangkat ilmu itu ialah habis hilang ilmu syarak ini. Maka tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat. Dia akan main satu time esok ni. Pakat tak erti agama belakang. Lah ni kan ramai lagi. Orang reti ni ramai lagi. Dia akan main satu masa esok ni. Dia pakat tak erti belakang pasal agama. Tahun bila dulu TV3 tunjuk jejak Rasul. Jejak Rasul di Spain. Di Spanyol. Kita duk baca sejarah cerita Tariq bin Ziyad apabila dia mendarat di Andalus, di Spanyol ni, dia masuk dan dia bawa Islam dan Islam menjadi satu agama yang diterima di Andalus. Jejak Rasul tunjuk balik cerita Andalus, cerita Spain, cerita Spanyol hari ni. Orang duduk dalam rumah, yang rumah tu ni di bim apa nama rumah dia ni ada ukiran khat Quran. Maknanya rumah dia duduk tu dulu masjid. Dia pergi beli masjid, dia bawa rumah dia. Di bim ni, diukir ayat Quran dengan tulisan khat yang cantik. Jejak Rasul tunjuk. Orang pergi interview tuan rumah tu, tanya dia, ni apa benda ni? Dia kata dia tak tahu, tapi maybe is a type of calligraphy. Dia kata mungkin benda ni jenis-jenis apa ni kaligrafi, jenis apa, tapi but I really love it. Dia tu Islam.
Dia tak tahu kata tu ayat Quran. Dia tak tahu. Dia kata dia syok seni tu. Kerana dia syok seni itulah maka dia beli rumah ni. Dia kata. Mafhum dia apa tuan-tuan? Maksud dia apa? Ni Nabi kata ni. Dia jadi tak erti ulama. Tapi dia mengaku kata dia Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak kembangkan sikit lagi apa yang Nabi sebut ni, kalau kita nak kembangkan sikit lagi, tuan-tuan percaya tak kalau saya kata ada orang Islam hari ni tak erti baca Quran? Memang ada. Tak erti baca Quran. Nak jadi penyakit kat kita apa dia? Anak kita salah seorang hak tak erti baca Quran. Yang kata 5 di sekolah tak erti baca Quran. Terpanggil anak kita, abang, cuba baca, ayah nak dengar. Gelap dia nak lari. Bukan dia segan nak baca, dia tak erti baca. Kita kata ni apa? Ni hang daripada sekolah rendah tak mengaji agama kah? Hang ni dah tingkatan 5. Apa ni? Ustaz hang makan gaji buta. Ustaz kena marah. Ustaz yang duk kena marah dia ustaz. Ustaz dia mengajar ni tak tahu nak abang. Duk ustaz ni sampai terlucut lah tu. Apa duk ustaz motor tu sampai terlucut lah. Budak ni bila mai kelas agama dia lari. Ni hak kata anak kita ni bila mai kelas agama dia lari. Bila ustaz masuk-masuk kelas 30 orang tinggal lagi 15 aja. 15 dah lari. Dia sanggup pergi menyorok di jamban sekolah, dia sanggup naik atas siling pergi duduk menyorok panas peluh meleleh ni daripada dia duduk dalam kelas agama nak kena mengaji Quran ni. Dia tak mahu. Kita tak tahu. Bila ustaz di sekolah, bila guru di sekolah dapat tangkap, ambil tindakan sebat anak kita balik-balik main, abang ayah saya kena sebat tunjuk belakang apa ni, kita ni tak dan pakai baju dah, dengan baju perang tu kita langgar pergi. Anak saya jentik pun saya tak pernah. Ni apa ni? Cikgu apa ni pergi balun budak ni sampai 3 suku maut? Kita marah orang nak ajak anak kita. Benda ni berlaku. Benda ni jadi. Akhirnya apa jadi? Jadi hak Nabi beritahu ni. Apa dia? Maka kejahilan jumpa merata tempat. Jahil. Pasal apa? Ilmu agama sudah tak ada di dada. Dia kata. Dan dia kata apa akan jadi lepas pada tu? Terangkan ilmu agama ni, maka kerana mati segala orang yang menanggung ilmu agama itu. Dia jadi macam tu. Orang-orang alim makin duk mati, hak ganti mai tak sealim yang mati itu. Maka tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat lagi. Kerana segala orang yang menanggung ilmu agama itu, orang alim itu sudah mati pi. Ilmu ikut sekali dengan mati dia. Maka rupa kelakuan hilang ilmu itu bukannya dihilang dan dilenyapkan daripada dada orang alim, tetapi hilang dia dengan sebab mati orang alim. Orang alim mati, mati tak ada dah. Orang alim mati, mati tak ada dah. Hari ni tinggal cerita aja, orang sebut dulu orang alim nama Tok Kenali. Cerita Tok Kenali ni macam ni, macam ni, macam ni. Boleh cerita je lah. Orang alim dulu nama dia ni macam ni, macam ni. Boleh cerita, boleh dengar ajalah. Tapi ganti dia, tak ada. Anak dia sendiri pun tak jadilah macam dia. Begitu. Baik. Dan sebelum mati orang alim itu, kurang orang yang mengambil ilmunya. Masa dia tak mati, dia mengajar di masjid pun main 5 orang. Lepas itu dia mati, dia bawa sekali ilmu dia. Sebagaimana pada zaman kita pada hari ini, telah banyak kurang orang-orang alim itu. Kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak itu, daripada setahun kepada setahun, semakin berkurangan ia. Orang alim ni makin duk mati. Dan menuntut ilmu itu, tiada sampailah ulama seperti yang ada pada zaman dulu. Dia kata ada kendian ni dah tak jadi macam orang dulu. Maka cubalah uji setengah daripada orang-orang alim hari ini yang disaksikan berilmu dengan mendapat surat pengakuan berilmu syarak itu. Dia kata ni Syekh Idris Al-Marbawi dia challenge. Dia kata tak percaya hak dia kata ni. Dia kata pergi cari orang-orang hak mengaji agama yang membuktikan ilmu dengan sijil. Dia ada PhD dalam bidang agama. Cuba pergi test tengok apa yang dia reti tentang agama. Dia kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia ada bachelor saja. Idris Al-Marbawi ni mengaji Al-Azhar, bachelor saja, tak ada master, tak ada PhD. Tapi ilmu dia bukan bandingan.
Dia kata pula, dia kata cuba, dia kata pergi cek tengok orang yang duk pegang sijil-sijil ijazah dalam bidang agama ni. Adakah ilmu-ilmunya itu ada di dalam dadanya seperti mana ulama dulu? Pakai title doktor di depan, doktor tu doktorate dalam bidang agama, PhD dalam bidang agama, cuba pergi test dia tengok. Ada tak dia mengaji sampai PhD tu, ada tak dalam dada dia? Dia kata, ni nak abang kata ilmu tu dah makin kurang tu. Dia kata, bahkan setengah mereka yang mendapat syahadah, yang mendapat sijil itu, belum pernah pun mengarung membaca kitab tafsir yang besar-besar. Tu dia. Mengaji sampai habis tinggi dalam bidang agama, orang sebut kata tafsir Fakhrul Razi pun tak pernah tengok. Bukan kata tak pernah buka baca, tak pernah tengok pun kitab tafsir tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis Bukhari dan hadis Muslim dan lainnya daripada kitab-kitab hadis yang besar. Orang baca satu hadis Bukhari dekat dia, dia kata tak pernah dengar pun hadis tu. Subhanallah. Hadis Bukhari, dia kata tak pernah dengar. Demikian dia kata hal orang akhir zaman ni. Belum pernah dipelajarkan dan juga belum pernah diambil fatwa akan isinya daripada guru. Idris Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi, sebelum dia tulis Bahrul Mazi ni tuan-tuan. Bahrul Mazi ni dia ada 22 jilid. Sebelum dia start tulis kitab ni, kitab Bahrul Mazi ni, dia khatam hadis-hadis yang kita duk baca ni 2 kali khatam dengan guru dia. Hadis yang kita baca ni, dia mengaji depan guru dia. Dia mengaji daripada jilid nombor 1 hadis tu sampai jilid 22 ujung sekali. Dia mengaji berdepan dengan guru dia, khatam 2 kali. Selepas dia khatam 2 kali, baru Bismillahirrahmanirrahim dia start tulis kitab ni. Ya Allah, tuan-tuan, ini yang kata rentua ni, yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia macam ni. Dia kata, sungguh dia kata, cukup pada dirinya ilmu alat. Dia kata walaupun orang hari ni ilmu alat kemas. Ilmu alat ni apa? Ilmu bahasa. Dia dari segi lurah, dari segi ilmu bahasa Arab ni jangan bertengkar dengan dia. Dia mesti menang. Dia pandai bahasa Arab. Dia pandai ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Tetapi tidak sama ia dengan orang yang mengadap gurunya. Dia kata, pandai tapi tak mengaji, mengadap guru tak boleh sama. Dia kata, ilmu ni dia kena mengaji depan guru. Itu dia, keberkatan tu dia kata. Maka mengambil hadis-hadis pada gurunya. Mengambil apa maksudnya daripada mulut gurunya. Yang dibentangkan kitab di depannya. Duduk depan guru ni mengaji. Buka kitab mengaji. Dengar guru baca. Itu dia kata ilmu sebenar. Dia kata. Keberkatan tu ada di sana. Dia kata. Maka seperti ilmu tafsir dan ilmu hadis dan ilmu fiqh dan sebagainya. Maka tiada yang satunya seperti yang lainnya. Dia kata ilmu ni antara satu dengan lain tak sama. Satu orang dia alim fiqh. Dia alim dalam fiqh, dia tak pandai hadis. Satu orang dia alim dalam hadis, fiqh dia tak berapa nak kemahiran. Nak dapat satu orang yang alim tafsir Quran, yang alim hadis, yang alim fiqh, yang alim ilmu usul, susah. Dia kata. Dia duduk kerja apa? Pensyarah di Fakulti Syariah Universiti, di sebuah universiti. Dia pandailah syariah. Tapi tanya dia, kata ustaz, saya tak faham betul tentang hadis mursal ni. Hadis mursal ni macam mana ustaz? Dia kata, jangan duk cari pasal dengan aku. Dia kata, saya ni bidang syariah. Dia kata, kalau anak tanya apa saya, apa perbezaan pendapat mazhab apa saya boleh lah. Ni yang bertanya oleh. Maknanya dia tak menguasai bidang ni. Itu manusia hari ni. Dia tak menguasai semua bidang. Maka kerana tu, menyedari hal tu, maka kita ni semua kena berlapang dada. Tak boleh orang fiqh kata, dia yang faham benar ni, dia ni tak boleh. Kerana saling melengkapi di antara satu sama lain. Baik, dia kata apa? Maka dengan keterangan ini, menunjukkan ilmu syarah itu telah hilang selapis-selapis. Bahkan telah hilang beberapa lapis. Dia kata. Dia jadi macam tu. Selapis. Benda ni makin duk hilang. Maka satu lagi jalan hilang ilmu itu ialah dengan tiada beramal. Itu satu. Tak beramal. Tak amal, hilanglah. Orang hafal Quran. Ni anak-anak kita dah belajar hafal Quran sebelah ni. Dia hafal. Esok dia pergi periksa apa semua. Dia disahkan sebagai satu orang hafiz.
Yang ingat 30 juzuk Quran. Selepas dah disahkan, kata dia ingat 30 juzuk Quran, kalau dia tak amal, lupa. Masa mengaji ni ingat. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal hari-hari duduk menerah. Esok ni dah pergi terima ijazah dah ambil dah ijazah, pengesahan ingat 30 juzuk, pi pula di Mesir, sambung pula di sana dalam bidang apa-apa dan sebagainya, duk kalut mengaji tu terlupa dah nak menerah Quran ni, lupa dah. Balik daripada Mesir tu lupa dah. Ingat pun ingat tumpuk-tumpuk ya, tanu ingat baca-baca start surah ni pi perhabis dengan surah lain, dia jadi celaru dah. Pasal apa? Pasal tidak beramal. Berapa ramai orang yang hufaz Quran yang lupa hafazan dia. Lupa. Kecuali kalau sekiranya dia dah dapat dah 30 juzuk dan dia pergi kerja. Dia tu kerja yang menghendaki dia hafal benda di hari-hari. Contohnya, dia jadi pensyarah di Ma'had Tahfiz. InsyaAllah dia tak lupa. Dia dapat 30 juzuk Quran, dia pergi kerja di Jakim. Kerja duk pergi cek buku orang tulis betul tak betul, dia lupa ayat ni. Kalau sekiranya dia tak duk ulang hafal untuk diri dia, dia lupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai satu tahap dia sendiri. Kalau boleh orang nak tulis nama dia, orang nak tulis Al-Hafiz, dia kata tak payah tulis. Dia sendiri kata tak payah tulis. Sebab dia takut, sebab dia tahu dia dah lupa banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ceritanya. Maka dia kata bila tidak beramal, salah satu sebab akan hilang ilmu ni. Kemudian di bawah tu dia cerita lagi lah sebab-sebab ilmu boleh hilang ni. Dia kata apabila berkurangan makbul ilmu syarak. Maksudnya ilmu syarak ni kurang menjadi ilmu yang digemari. Dia ada satu time semua pakat nak hantar anak pergi Maktab Mahmud. Satu time. Dia main satu time pula, pakat duk hantar anak PMRSM pula. Bila dia main keadaan macam tu, tak apa nak minat dah hantar anak pergi bidang agama, itu juga salah satu sebab ilmu agama kurang. Dia kata. Pasal apa? Secara tak sedar, masing-masing pakai hilang minat nak hantar anak ke sekolah agama. Dia pakai hilang minat. Dia hilang minat, maka ketika itu ilmu agama akan kurang. Dan di bawah tu dia tulis lagi, dia kata dan kadang-kadang dia kata, berlaku ilmu zahir, ilmu syarak ini hanya ada dalam bentuk ilmu zahir saja dan tidak lagi ada dalam bentuk ilmu batin. Mengaji bab-bab yang zahir fiqh apa lagu ni, hak batin ni hal nak membaikkan hati, nak ikhlaskan amal ibadah dan sebagainya, yang tu kurang. Maka dia jadi satu orang yang alim tetapi tidak tawaduk. Itu juga kurang ilmu agama ni. Baik, kemudian dia kata apa? Masalah muka surat sebelah. Dia kata zahir kejahilan di muka bumi. Yakni maka teranglah tiada siapa tahu akan hukum syarak lagi pada waktu hampir kiamat. Dan apabila jadi tiada siapa tahu nak menjalankan hukum syarak, maka tentulah mereka jalankan hukum mengikut hawa nafsu mereka. Bila ilmu syarak ni sudah jadi nombor 2, maka orang dah tak kalut dengan agama dah, dia kata. Ataupun hukum undang-undang sekular yang dipelajarinya. Dia dah main satu tahap lah. Dia kata ni bagi pergi mengaji bidang syariah, apa pergi buat syariah wal qanun, apa bidang undang-undang Islam pun tak boleh buat apa. Dia kata hantar anak dia pergi mengaji bidang undang-undang biasa, undang-undang sekular, undang-undang civil. Pasal apa? Bila masuk bidang tu nampak dia punya prestige tu ada. Tuan-tuan tengok hakim mahkamah tinggi dengan hakim mahkamah tinggi syariah, dia tak sama. Hak nu dia nampak hebat. Dia nampak cermin gelap, cerita cermin gelap, dia nampak. Hak ni dia nampak lagu ustaz juga. Jadi apabila manusia menilai benda ni dengan nilaian dengan kacamata dunia, dia duk syok yang nu. Yang nu nampak steady ni. Nampak kemas. Maka salah satu sebab undang-undang Islam ditinggalkan. Tuh, law ni di Malaysia ni okey sikit. Di Malaysia ni ada usaha ni nak penaik undang-undang Islam ni. Ada usaha. Itu sebab tuan-tuan tengok kadang-kadang duk jadi kontroversi. Pasal apa? Pasal Malaysia memberi ruang kepada mahkamah syariah, memberi ruang dalam kes-kes apa permohonan murtad misalnya. Di Malaysia ni dia kata lagu tu. Dia kata benda ni bidang kuasa mahkamah syariah. Maka mahkamah ini tak boleh masuk campur. Kuasa tu diberi. Bila kuasa tu diberi, baru ada harga dia.
baru ada harga dia. Tapi kalau hak tu tak bagi, mahkamah ni duk kontrol semua, tak ada apa dah. Mahkamah syariah ni dia bagi kita bercara khalwat begitu aja. Tak ada apa. Maka pandangan pun dah tak tinggi dah. Maka akhirnya apa? Undang-undang Islam ditinggalkan. Ini yang duk jadi. Walhal undang-undang Islam ini undang-undang Allah. Sepatutnya dia yang didaulatkan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan sambung hadis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa yafshu az-zina. Dan apabila ilmu ni dah makin tak ada, maka masyhurlah zina, yakni kembang tersiar zina ini di merata-rata. Dan ini pula satu daripada alamat kiamat. Bila orang jahil banyak zina ni, ya Allah, tak tahu nak apa. Bukan lagi dah di hotel-hotel, dalam rumah pun boleh jadi zina. Dalam rumah pun boleh jadi zina. Duduk satu kawasan perumahan sampai boleh tahu rumah mana ada buat kerja ni. Tapi kekuatan untuk nak ambil tindakan tak ada. Duk bercakap ni dalam taman perumahan ni, duk bercakap dia ni apa ni, duk balik perempuan ni, bukan bini dia ni, dia duk balik main ni. Duk bercakap je, tapi nak enforce tak boleh. Pasal apa? Zina berleluasa. Begitu jadi. Dia kata, baik. Dia kata, maka masyhur zina itu bagaimana keadaan dia? Dia kata, masyhur zina itu, yakni jadi banyak zina ini. Maka ini satu perkara yang sangat zahir pada masa kita ini. Oh, dia kata teruk. Lah ni kalau di pekan-pekan besar, tuan-tuan, sampai masa lunch, masa makan tengah hari, pejabat dia pergi zina. Ada pula hotel-hotel yang boleh bagi sewa ikut jam ni. Kalau sewa satu malam, 350 ringgit. Satu malam bilik hotel. Kalau nak main sewa sejam, 50 ringgit. Pakat duk pakai kemudahan tu. Sama-sama kawan kerja satu pejabat ni. Dia ni laki orang, dia ni bini orang. Hang boleh senyum ke aku boleh kejip mata ke hang, aku boleh duk SMS bahasa lucah dekat hang boleh jawab balik macam ni dekat aku. Dia boleh jadi macam tu. Sat lagi, set. Pukul 12.30, pukul 1 saat lagi, kita pergi hotel sekian-sekian. Zina. Laki di rumah tak tahu cerita, bini di rumah tak tahu cerita. Dua ni sudah ada satu cerita lain di sana. Dia jadi teruk sampai macam tu. Rupa-rupanya, benda ni, Nabi sebut 1400 tahun dulu. Nabi sebut dah, akan berlaku benda ni. Apa dia? Wa yafshu az-zina. Zina ni, merata ada zina. Orang buat taman rekreasi ni, habuan petang-petang, kita boleh pergi berjalan, ambil exercise. Mereka guna taman-taman tu untuk buat benda maksiat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kita kena tahu, tuan-tuan. Pasal kita semua ada anak. Minta Allah jauh anak kita, keturunan kita, daripada terlibat dengan benda-benda cemar yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata apa di sini? Dia kata, maka ini satu perkara yang sangat zahir pada masa kita ni. Di mana tempat, di mana negeri, maka rumah sundal itu ada. Tuan-tuan tengok dah dalam TV3 360 apa semua, tengoklah. Kena tengoklah, sampai tak tengok TV pun tak boleh juga. Tu yang ada dalam TV3 360. Duk tunjuk ni sampai sudah ma'ruf, sudah masyhur, sudah maklum kepada semua orang, lorong ni lorong maksiat. Tapi tak ada tindakan. Lorong maksiat lah. 360 boleh pergi ambil gambar. Boleh hantar wakil dia pula pergi bersembang dengan kontor. Rakam pula bagi kita dengar dalam TV. Boleh pergi sembang, boleh pergi tanya pula. Tanya ni kalau aku nak langgan ni berapa dik kena. Keluar dalam TV. Ni, hak kitab duk beritahu ni, hak Nabi sebut ni, hari ni dibuktikan secara audio visual. Dibuktikan dalam TV. Boleh tengok terang-terang orang yang terlibat dengan benda tu bercakap tak tahu malu. Hak sedihnya apa, tuan-tuan? Namanya Islam. Sampai dekat ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan ni, tak mau percaya lagi kah dengan hadis Nabi? Nabi dengan mukjizat yang Allah bagi dekat dia, dia bercakap benda yang tak jadi lagi. Tapi Nabi bila dia bercakap benda ni pasti jadi. Dan hari ni jadi. Maka terbukti bahawa kiamat sudah dekat. Begitu. Baik, dia kata dan dijadikan zina itu satu perniagaan besar.
bagi perempuan yang suka berniaga aurat dan juga jual iman. Sampai boleh buat satu bisnes benda ni. Ada satu ibu ayam boleh buat duit dengan zina yang kotor ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka akan jadi, dia kata, pencariannya dan makan minumnya daripada sumber itu sangatlah besar, dia kata. Buruknya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amatlah, dia kata, huduhnya perkara ini. Ini dia cerita tentang zina. Dan tuan-tuan buka muka sebelah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tushrabal khamr, dan juga banyaknya diminum arak. Tanda akhir zaman. Arak ni tak payah buat apa lah. Tak payah jual di kedai terbuka lah, betul aja. Jual di kedai terbuka tu, budak Melayu pun tak boleh nak beli arak mahal, dia pergi beli daun ketum. Adik-beradik arak lah. Cerita kata bila minum jadi khayal, jadi tak tahu siang malam, jadi tak, arak lah. Arak lah. Ni berlaku di akhir zaman. Maka itulah satu daripada alamat kiamat. Minum arak menjadi alamat kiamat. Satu daripada alamat kiamat yang sudah zahir pada kita sekarang ini, iaitu orang minum arak. Dan telah banyak sangat-sangat, kata Syekh Idris Al-Marbawi. Banyak sungguh. Lebih teruk lagi apa dia? Bila majlis yang melibatkan orang-orang besar, dihidangkan arak habis. Ada anak-anak kita ni asal daripada kampung-kampung ni, pergi kerja dengan corporate company, konglomerat company, company besar. Company besar ni dia ada dinner, dia ada macam-macam. Hujung tahun dia ada. Mai jumpa kita ni, mai cerita, Ustaz, saya tak boleh tahan kerja ni, bukan pasal apa Ustaz. Dia kata, saya ni Allah bagi rezeki satu. Daripada mula masuk naik sampai level saya duduk lah ni, duduk jaga regional, duduk jaga region, duduk di regional office, duduk di head office. Dia kata, masalah Ustaz satu ya, bila kita nak kena pergi entertain kita punya customer, kita punya apa ni, dia bawa keluar main tu. Dia petuang bagi kat kita. Kita tak minum, big boss kita duduk jegel macam nak terjeluk biji mata. Jegel tengok, dia ni apa ni, dia tak minum kan. Karena minum itu menunjukkan status. Jenuh saya, dia kata kadang-kadang buat-buat kata nak pergi pancung, saat-saat buat-buat kata sakit perut, saat-saat buat-buat telefon bunyi, bangkit pergi duduk di penjuru mana, cakap ni nak bagi habis bang daripada ni. Ni, sampai macam tu jadi. Dia kata, Ustaz, saya habang kat Ustaz ni. Saya bila pergi majlis macam tu, telefon ni, saya set apa nama alam. Set. Agak dalam setengah jam tak lagi dia bunyi. Bunyi itu bunyi alam. Bunyi. Bila bunyi itu dia tekan bagi sengap Ustaz. Buat cakap telefon. Padahal bukan ada siapa telefon pun. Bangkit pergi cakap, buat tunjuk dana utara, selatan, timur, barat, apa semua ni. Okey, mai balik. Bosnya siapa call? Kata ni kita punya klien apa duduk tak lagi alam tu lagi tak tekan stop lagi tu, dia ulang bunyi. Dia sampai kena buat lagu tu. Bunyi pula lagi. Dia kata leceh, dia call tak berhenti. Padahal dia yang pergi buat benda tu. Pasal nak lari daripada botol ni. Nak habang dekat big boss ni. Nak abang kata, bos saya tak minum. Tak boleh habang tuan-tuan. Pasal apa? Habang tu pantang big boss dia. Kita tak duduk pada kedudukan anak-anak kita ni. Kita tak tahu. Kita dengar cerita ni pun kita kata ni betul kali cerita ni. Tapi anak-anak kita yang duduk pada kedudukan tu mengadu tuan-tuan, merintih hati mereka ni. Dia kata saya ni tak tahu sampai bila Ustaz ni nak kena duduk. Saya takut lama-lama dia patah ni saya punya cerita ni. Nak berhenti dengan zaman lah kerja susah, dia kata dia duduk main lagu tu. Ni yang kita duduk baca kitab ni yang kata apa? Wa tushrabal khamr. Arak ni sudah menjadi minuman yang berleluasa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaksuran nisa wa yaqillur rijal. Dan salah satu lagi tanda akhir zaman ialah perempuan ni jadi ramai, laki-laki sikit. Perempuan ni dia punya ramai lah, ya Allah. Dekat sekolah pula ni cikgu perempuan semua. Itu siapa akan pergi buat cakap nakal tau. Dia kata tu dia antara sebab dia kata budak-budak lah ni banyak jadi sotong. Dia ni duduk jalan. Dia kata pasal apa? Pasal model. Dia di sekolah semua cikgu perempuan. Cikgu laki-laki ni tinggal berapa orang ya. Bilik guru tu perempuan. Cikgu laki-laki tinggal di ujung-ujung tu ada berapa meja.
Semua perempuan. Jadi budak-budak ni masuk cikgu matematik, perempuan masuk cikgu bahasa Inggeris, perempuan masuk cikgu sejarah, perempuan masuk cikgu bahasa Malaysia, perempuan masuk cikgu fizik, perempuan, dia pun jadi begitu. Ada orang kata, wallahu alam, dah kata tu betul, kata betul, tapi saya fikir-fikir balik, betul ke? Dia jadi begitu. Pasal apa? Pasal ramai perempuan. Keluarga dia sendiri, dia seorang laki-laki. Kak ada 3 orang, bawah adik 2 orang, semua perempuan. Dia seorang laki-laki. Jadi nak buat jadi laki-laki ni, nak, orang Arab kata rajulah, nak jadi laki-laki ni tak boleh. Pasal semua perempuan. Semua melawak jenis tangan tarik jauh begitu baru tampang. Jadi dia pun pergi jadi begitu. Oh, dia kata kacau macam ni. Pasal apa? Rupanya tanda akhir zaman ni wayaksuran nisa. Orang perempuan memang ramai. Wayaqillar rijal. Laki-laki korang. Laki-laki korang banyak. Baik, kemudian sabda Nabi SAW lagi, hatta yakuna li 50 imra'ah qayyimun wahid. Sampai Nabi kata apa? Ramai perempuan ni dia akan sampai pada nisbah. Nabi sampai begitu, apa orang kata, begitu spesifik, begitu detail Nabi bagi nisbah laki-laki perempuan menjelang kiamat ni, sehinggalah sampai ke tahap 50 orang perempuan, 1 laki-laki. 50 perempuan, 1 laki-laki. Nabi kata, tuan-tuan percaya tak apa yang Nabi kata? Pasti akan jadi. Maka siapa kerja di pejabat, apa banci penduduk, apa semua ni, mereka boleh cek lah ni rasio laki-laki perempuan di Malaysia berapa, rasio laki-laki perempuan di dunia berapa, boleh tengok. Tapi angka ni macam mana pun dia akan pergi. Macam Nabi kata, apa dia? Li 50 imra'ah, bagi tiap-tiap 50 perempuan, qayyimun wahid, nisbah dia 1 laki-laki. Oh, jenuh tuan-tuan. Dia jadi lagu tu jenuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Esok dia main satu masa esok, ketua polis negara pun perempuan, ketua pengarah bomba pun perempuan. Kan, polis bomba ni patut laki-laki lah. Nak pergi padam api, nak pergi apa kan. Dia main perempuan. Dia main rumah terbakar, main uyung-uyung kereta bomba, main turun-turun perempuan bersanggui semua. Kain kelumbung semua tinggi belakang. Pakat video semua ayah. Kacau tuan-tuan. Kacau. Tapi yang pastinya apa? Benda ni pasti jadi. Cuma bila Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya, di dalam kitab sahihnya pada Kitabul Ilmi. Nah, wallahu a'lam. Minta maaf panjang sikit pasal kita nak habis hadis yang panjang ni. Dan insya-Allah lepas ini kita akan masuk satu hadis lain pula. Dia akan cerita sikit tentang Hajjaj yang kita cerita zalim dia pada bulan lepas. Ada hadis cerita pasal kezaliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Nah, lepas tu dia akan main, lepas pada ni dia akan main cerita-cerita pasal kiamat saja. Kiamat tidak akan jadi sehinggalah di atas muka bumi ni sampai tak ada orang sebut Allah di mulut dia. Masa tu kiamat. Ni keadaan kita lah ni, okey ke ni? Okey ni, hujan-hujan boleh main macam ni, ramai main mengaji ni, kira okey. Dia akan main satu masa dekat nak kiamat esok. Nabi kata apa? Tidak ada seorang di atas muka bumi ni yang mulut sebut Allah. Lah ni kita apa sikit Allah. Allah kan. Esok ni dia main apa sikit, dia kata apa? Oh my God. Dia dah jadi begitu. Dia bersin. Lah dah orang Melayu lah ni bersin kan. Bila bersin, kita kata Alhamdulillah. Ada pula syekh kat tepi kata Yarhamukallah. Kita pula jawab balik Yahdikumullah. Cantik lah ni. Dia main satu masa, lah dah tapi tak ramai lagi. Bersin, sorry. Lari. Saya jumpa dah. Tuan-tuan, saya ingat sikit hari kita jumpa. Saya jumpa dah macam ni. Islam duduk sama dengan kita, bersin, kata sorry, kita kata kat dia, Alhamdulillah tak keluar di mulut dia keluar sorry. Nampak tuan-tuan? Makna dia apa? Allah tu makin duk korang sebut. Tuan-tuan, setelah kita baca benda-benda ni, pengajaran paling besar kita nak kena ambil apa dia? Suburkan balik Islam dalam rumah kita. Pengajaran paling besar,
suburkan balik Islam dalam rumah kita. Kita, isteri kita, anak-anak kita, suburkan balik Islam dalam rumah kita. Anak-anak semua pastikan tutup aurat. Anak-anak semua pastikan 5 waktu semayang jangan tinggal. Anak-anak kita semua pastikan mereka ni ikut agama kita. Kalau tidak, kiamat sudah dekat. Kita akan terima akibatnya. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Masalah apa nama satu kalimah Allah itu isu masalah. Kalimah Allah boleh tak agama lain nak guna Allah sebagai nama Tuhan dia. Isu yang terkini apa orang kafir baca ayat Quran apa semua ni kalau ulai panjang cerita. Ni pun dah 9.40. Tuan-tuan mau balik sampai tengah malam kita boleh ulai benda ni. Dan cuma pada dasarnya dalam Quran ada sebut Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Quran very clear, cukup jelas. Kalau kamu tanya wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, tanya orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa jadikan langit bumi ni semua? Kita pergi jumpa satu orang kafir, tanya dia langit bumi ni semua siapa bagi jadi? Quran kata la yaqulunna Allah, nescaya kafir ni akan jawab Allah. Okey. So kalau berdasarkan kepada ayat itu, Quran tidak melarang orang kafir kata Allah Tuhan dia. Tidak melarang. Tapi itu dari segi ayat Quran begitu. Dalam konteks, ini bab lain pula. Dalam konteks masyarakat hari ini, kalau sekiranya pihak bukan Islam ni nak minta hak untuk menggunakan nama Allah dengan tujuan nak mengelirukan orang Islam, maka kebenaran tak boleh bagi. Ini dua perkara yang tuan-tuan kena faham. Dari segi ayat Quran memang macam tadi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah bagi jadi langit dan bumi. Maknanya kafir mengaku Allah yang buat langit dan bumi. Allah tu Tuhan dia. Maknanya daripada ayat tu tidak boleh, tidak ada larangan mereka nak kata Allah Tuhan dia. Ada dalam masyarakat kita hari pun bukan Islam, dia kata Tuhan Allah. Ini Tuhan Allah punya kuasa. Dia kata ini Tuhan Allah punya kuasa. Kita dia kata hang tak boleh sebut Allah tu Tuhan. Tak boleh. Sebab memang fitrah manusia, dia last sekali dia akan terima ada satu kuasa besar yang menentukan susah senang, hidup mati dan sebagainya. Dan kuasa tu hati dia, dhamir dia kata kuasa tu Allah. Itu fitrah Allah bagi jadi dekat manusia. Tapi dalam konteks masyarakat kita hari ini, kalau pihak yang duk minta nak guna nama Allah ni dengan niat, dengan tujuan dia nak cetak kitab-kitab agama dia nak bubuh Tuhan dia nama Allah, nak bagi keliru orang Islam, maka kebenaran itu pihak berautoriti tidak boleh bagi. Itu jelas. Okey. Masalah orang kafir bila baca ayat Quran apa ini kempen pilihan raya ni satu soal lain. Kalau dia baca, yang baca dia itu menunjuk kata dia percaya dengan ayat tu. Tidak ada larangan dia nak baca tu. Tapi kalau baca dia tu dengan tujuan nak mempersendah-sendahkan ayat Quran kita, itu salah dan tidak boleh dibenarkan. Jadi sebab tuan-tuan, bila timbul isu-isu semasa macam ni, dia akan keluar pendapat yang macam-macam. Tanya satu pihak kata boleh, tanya satu pihak kata tak boleh. Sebenarnya penjelasan dia macam ni. Dia boleh dalam keadaan apa, dia tak boleh dalam keadaan apa. So kalau sekiranya kita kata boleh, pun tak boleh. Esok satu hari, mereka pergi buat main-main ayat Quran ni. Mereka baca suka hati dan sebagainya. Kita dah tak boleh kawal mereka. Mereka mempersendah-sendahkan ayat kita. Tak boleh juga benda tu dibiarkan. Tapi kalau dalam keadaan dia percaya kepada ayat tu, dia kata dalam Quran sendiri ada sebut benda ni, dan dia menggunakan ayat Quran tu sebagai hujah, semacam mana orang Islam berhujah dengan ayat tu, kita tak boleh larang dia. So, tengok keadaan dia macam mana. Tapi apapun, peringatan kena bagi. Peringatan kena bagi kepada orang-orang yang bukan Islam ni, ini ayat suci kami.
Kalau hampa nak guna dalam bentuk yang betul, dalam bentuk yang benar, dalam bentuk yang menunjuk kata hampa pun percaya macam mana yang Islam kata, okey. Tapi kalau hang guna dalam bentuk nak istihza, dalam bentuk nak mempersendah-sendahkan, maka kita tidak boleh biarkan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu penjelasan kepada isu semasa. Saya tak awal minat sangat, sentuh sangat-sangat isu semasa ni. Sebab kita tidak akan dapat satu keadaan di mana penjelasan kita bagi 100% orang boleh terima. Dia akan ada satu pihak tak puas hati dengan penjelasan yang dia ni bagi. Ada satu pihak tak puas hati dengan penjelasan yang orang lain pula bagi. Kita bagi tahu macam tu keadaannya. Quran macam mana, sebenar dia macam mana. Bacaan ni kena dua. Satu bacaan dari segi ilmu agama, satu bacaan dari segi keadaan politik. Kalau kita kata kita benarkan mereka guna kalimah Allah sebagai nama Tuhan mereka, mereka akan print keluar kitab-kitab mereka ni, mereka akan bubuh Tuhan mereka Allah. Anak-anak kita duduk ada merata, mengaji universiti, duduk sana sini dan sebagainya, mereka akan lempak ni buku-buku yang mereka terjemah guna nama Allah sebagai Tuhan ni, bagi budak-budak kita baca. Budak-budak, anak-anak kita ni tak mantap agama dia. Bila dia baca-baca, dia jadi confused. Di Pulau Pinang banyak lah tuan-tuan, mereka buat komik, mereka buat apa semua, cerita kata Allah ni Tuhan. Dah ada banyak dah. Pihak cawangan khas Pulau Pinang duk dapat berapa banyak dah. Lepas tunjuk kat saya hari tu ni. Lepas tu tengok Ustaz, benda ni disebarkan. Dan anak-anak Melayu kita yang rapuh, yang tak kuat agama, bila baca-baca dia jadi confused, dia jadi keliru. Maka itu bahaya. Maka perlunya ada satu undang-undang yang melarang mereka daripada guna perkataan itu. Kerana nampak mereka berniat tidak jujur dalam permohonan itu. Boleh tuan, saya minta satu ya tuan-tuan. Atas nama agama kita kena satu. Atas nama agama kena satu. Kalau tidak, orang buat main-main agama kita. Kena satu. Atas nama agama apa pun tak peduli. Aku benda ni menyentuh agama. Aku pendirian aku macam pendirian agama. Jelas benda tu. Maka orang tak boleh main-main dengan kita. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma